Praktikal amali ekosistem aquakultur terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian 1 dan bahagian 2. Bagi kedua-dua bahagian, terdapat 5 situasi yang harus diselesaikan. Bahagian 1 mempunyai 2 situasi yang berkaitan dengan siratan makanan dalam sesebuah ekosistem, manakala pada bahagian 2 pula terdapat 3 situasi yang berkaitan dengan indeks biodiversiti. Juga terdapat beberapa soalan yang harus diselesaikan bagi mencapai beberapa objektif amali ini. Objektif daripada amali ini ialah kita dapat mengenal pasti punca masalah dalam sesebuah ekosistem dengan mengenal pasti kesemua organisma. Selain itu, kita dapat menentukan indeks Simpson bagi sesuatu kawasan untuk menentukan kekayaan dan keseimbangan spesies-spesies di kawasan tersebut. Bagi soalan pertama, klip hijau merupakan pengeluar, klip biru merupakan pengguna primer dan klip merah merupakan pengguna sekunder. Ini kerana bilangan klip hijau lebih sedikit kerana ia menggunakan tenaga yang banyak dan disebabkan kitaran hidup, ia hanya sedikit dan cukup untuk membekalkan makanan kepada pengguna primer dan manakala pengguna primer adalah pembekal makanan utama kepada pengguna sekunder. Soalan yang kedua, bagi klip hijau ia mewakili tanaman dan phytoplankton dan ia merupakan dalam trophic level yang pertama. Dan bagi klip biru ia mewakili invertebrate dan zooplankton dan ia mewakili trophic level yang kedua. Dan yang terakhir ialah warna merah pula merupakan mewakili prey fish dan crayfish yang merupakan trophic level yang ketiga. Bagi soalan yang ketiga, apabila klip hijau meningkat 2 atau 3 kali ganda, ia akan memberikan sumber makanan yang mencukupi kepada klip biru, dan apabila klip biru cukup sumber makanan dan ia akan membiak, dan ia juga akan meningkatkan populasi bagi klip biru dan akan meningkatkan populasi bagi klip merah. Pada soalan 4B, apabila bilangan klip merah menjadi kosong, ia akan meningkatkan bilangan klip biru dan ia akan menyebabkan klip hijau berkurangan kerana populasi klip biru meningkat disebabkan tidak dimakan ataupun tidak dikurangkan oleh klip merah, ia akan membiak dan akan mengurangkan populasi klip hijau. Bagi soalan 4C, bilangan klip hijau menjadi kosong dan bilangan klip lain kekal, ini akan menyebabkan turunnya populasi klip biru dan klip merah kerana klip biru memerlukan pengeluar sebagai sumber makanan dan populasi klip biru akan menurun serta populasi klip merah juga akan menurun kerana klip merah memerlukan ataupun bergantung hidup kepada klip biru. Bagi soalan 5, pada pandangan saya, punca yang menyebabkan pengeluar berkurangan adalah apabila pengeluar kurang mendapat sumber cahaya kerana pengeluar memerlukan sumber cahaya untuk hidup dan membiak. Selain itu, pencemaran air juga akan menyebabkan populasi pengeluar berkurangan. Contohnya, seperti tumpahan minyak yang disebabkan oleh aktiviti oil and gas. Klip hijau akan berkurang disebabkan klip hijau ini adalah mangsa kepada klip kuning, manakala klip merah juga turut akan berkurang disebabkan dia adalah pesaing terhadap klip kuning. Klip merah juga akan bersaing dengan klip kuning untuk mendapatkan nutrien. Hal ini akan menjejaskan spesies tersebut semakin menjadi berkurang. Spesies klip biru juga akan kekurangan nutrien disebabkan berlakunya rantaian makanan yang tidak lengkap disebabkan eksploitasi klip kuning terhadap klip hijau dan juga klip merah. Selain itu, klip kuning ini juga adalah daripada kawasan yang berbeza. Apabila ia masuk ke kawasan yang baru, turut membawa penyakit kepada spesies klip hijau dan juga spesies klip merah. Antara contoh spesies akuatik terhadap klip adalah bagi klip merah adalah ikan gapi, klip hijau adalah shrimp, klip biru adalah ikan bandaraya, klip kuning adalah tiger barb dan yang terakhir klip hitam adalah ikan arapaima.
Contoh insiden yang sering berlaku di Malaysia adalah terhadap ikan arapaima. Ikan arapaima ini adalah cantik untuk dipelihara di dalam akuarium. Apabila ia mencapai tahap tumbuh sarangnya, ia akan mencapai dengan sebesar-besarnya yang menyebabkan tidak muat untuk diletakkan di dalam akuarium. Hal ini akan menyebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab akan melepaskan ikan tersebut ke perairan kita di Malaysia. Yang mana ikan arapaima ini akan menjadi dominan di dalam perairan tersebut. Selain itu, ikan ini juga akan turut menjadi pesaing kepada ikan yang lokal di tempat asal tersebut. Justru itu, ikan yang asal di tempat perairan kita akan menjadi semakin berkurang disebabkan ikan arapaima ini dilepaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengapa hal ini terjadi disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawabnya individu yang melepaskan ikan arapaima ini di perairan kita. Kesannya juga akan menyebabkan spesies ini akan menjadi dominan di kawasan tersebut yang akan menjejaskan spesies lokal menjadi semakin berkurang. Selain itu, ia turut juga membawa penyakit yang baru kepada spesies-spesies asal yang ada di tempat tersebut. Cadangan saya terhadap kes ini adalah pihak bertanggungjawab mestilah mengenakan tindakan undang-undang terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab yang melepaskan dengan secara sengaja di perairan kita. Selain itu, pihak bertanggungjawab juga mestilah sentiasa memantau perairan kita untuk memastikan habitat kita sentiasa terjaga. Akhir sekali, menghadkan jumlah ikan ini diimport masuk ke Malaysia bagi mengurangkan spesies ini menjadi dominan. Bagi soalan 1, spesies A ialah alga hijau, spesies B ikan bilis, spesies C penguin dan spesies D ialah anjing laut. Biodiversity Index di kawasan A lebih tinggi berbanding di kawasan B. Oleh itu, spesies di kawasan A lebih kaya dan seimbang dan mereka juga lebih tahan terhadap kerosakan dan perubahan persekitaran. Kawasan B mempunyai nilai D yang rendah kerana akibat daripada aktiviti manusia seperti pembangunan perumahan telah memusnahkan habitat penguin dan menyebabkan populasi mereka hampir pupus. Seterusnya, populasi anjing laut juga telah merekodkan penurunan akibat terlalu banyak dituai pada tahun 1800-an dan memerlukan masa yang lama untuk pulih. Di samping itu, kurang penurunan hujan dan kelembapan telah menyebabkan ketersediaan ikan bilis berkurang. Hal ini menyebabkan kelangsungan hidup penguin dewasa semakin menurun. Cadangan saya untuk menyelesaikan masalah di kawasan B adalah dengan mengadakan kempen kepada masyarakat untuk berhenti membunuh anjing laut demi kepentingan manusia sehingga menyebabkan populasi mereka hampir pupus. Selain itu, digalakkan juga penanaman tumbuhan yang berakar dalam jumlah yang sesuai di habitat pembiakan penguin untuk mengurangkan penyejatan kelembapan tanah selama tempoh kurangnya penurunan hujan. Akhir sekali ialah dengan menyertai program perlindungan penguin yang dijalankan, kita dapat memelihara koloni penguin. Antara contoh spesies akuatik yang sesuai bagi spesies tersebut adalah untuk spesies A, blue-green algae, contohnya Anabaena. Untuk spesies B, green algae, contohnya Spirogyra. Selain itu, untuk spesies C, Euglenot, contohnya Euglena. Dan akhir sekali bagi spesies D, Dinoflagellate, contohnya Serratium. Dengan menggunakan rumus Simpson Index, kami dapat menemukan D di setiap kawasan tersebut. Kawasan D yang nilainya rendah adalah di kawasan A. Kawasan A mempunyai nilai yang rendah disebabkan oleh
spesies di kawasan itu adalah sedikit dan juga keseimbangan spesies itu adalah berkurang. Selain itu, lokasi A juga tidak tahan terhadap perubahan persekitaran dan juga kerosakan yang berlaku di kawasan tersebut. Pada pendapat saya, cadangan untuk menyelesaikan kes ini adalah dengan cara menambahkan spesies di kawasan tersebut dengan jumlah yang banyak dan juga memilih kawasan yang sesuai untuk dijadikan tempat spesies tersebut untuk hidup. Akhir sekali adalah elakkan berlakunya kerosakan dan juga pencemaran di kawasan tersebut bagi mengelakkan berlakunya pengurangan spesies di habitat tersebut. Bagi ekosistem akuatik yang pertama, hasil daripada pengiraan membuktikan bahawa S terdapat satu spesies di dalam jadual. Spesies ini hanya mempunyai satu ekor dan membuktikan bahawa kesamaan adalah kosong. Ini dapat membuktikan bahawa indeks Simpson D bersamaan dengan 1. Bagi akuatik ekosistem yang kedua, hasil pada pengiraan membuktikan bahawa S terdapat 2 spesies di dalam jadual. Spesies ini mempunyai jumlah individu yang sama iaitu 5 ekor dan membuktikan bahawa E bersamaan dengan 1. Ini dapat membuktikan bahawa indeks Simpson D bersamaan dengan 0.5. Bagi ekosistem akuatik yang ketiga, hasil daripada pengiraan membuktikan bahawa S terdapat 5 spesies di dalam jadual. Spesies ini mempunyai jumlah individu yang sama iaitu 4 ekor dan membuktikan bahawa E sama dengan 1. Ini dapat membuktikan bahawa indeks Simpson D bersamaan dengan 0.2. Kita dapat menyimpulkan bahawa setiap organisma memiliki peranan yang penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, sesetengah populasi organisma juga turut diancam kepupusan akibat daripada aktiviti-aktiviti manusia seperti kemusnahan habitat dan makanan bagi mereka juga telah berkurang. Hal ini juga telah menyebabkan populasi organisma di sesuatu kawasan sangat berbeza.